Assalamualaikum semua. Okey, hari ini hari Jumaat. Apa khabar semua anak murid Ustazah? Okey, hari Jumaat 5 Februari 2021. Okey, kita jumpa lagi dalam subjek sirah. Okey, sambung tajuk minggu lepas. Okey, tajuk kecilnya beriman kepada Allah. Okey. Itu tak sempat habis. Okey, kita sambung hari ini kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Okey. Objektif hari ini, Ustazah harap semua dapat menghuraikan perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Tajuk kecilnya, kesan beriman kepada Allah. Okey. Boleh rujuk buku masing-masing, muka surat 3. Okey, kesan beriman kepada Allah. Okey, ada 3. Terhadap individu, terhadap masyarakat, terhadap negara. Okey, kita go through kepada terhadap individu. Okey, beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Okey, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey. Berani menegakkan kebenaran. Okey, kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap masyarakat. Bebas daripada melakukan maksiat, menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian dalam masyarakat seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Berfikiran positif terhadap masa depan umat Islam. Perpaduan umat dalam masyarakat semakin kukuh. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara. Berusaha membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang. Pemimpin yang berwawasan berfikiran untuk kemajuan negara dan pembangunan rakyat. Membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan membantu negara yang mundur. Okey, kita boleh baca. Okey, boleh baca, boleh hafal. Inilah subjek sirah, dia kena rajin baca, kena rajin hafal. Kalau main tengok tak ingat. Okey. Okey, muka surat 4. Okey, beriman kepada malaikat. Okey, Ustazah dah cakap itu. Okey, yang ni ialah rukun iman. Okey, malaikat ada berapa? Semua ni dah belajar subjek akidah tahun 1. Okey, malaikat yang wajib kita percayai ada berapa? Okey, ada 10. Okey, ada 10. Okey, yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan rezeki, menurunkan hujan. Okey, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Okey, Munkar Nakir menyoal kita dalam kubur bila dah dikuburkan. Okey, Munkar Nakir, roket sebelah kanan menulis amalan baik sebelah kanan, Atid menulis sebelah kiri, Malik dan Ridwan. Okey, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga syurga. Okey, semua malaikat ni kita tak boleh tengok sebab Allah dah tutup kita punya hijab. Mata kita memang tak nampak malaikat, mata kita memang tak nampak jin. Okey, malaikat makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya, tak ada jantina lelaki atau perempuan. Okey, malaikat tak berkahwin, malaikat tak makan tak minum, malaikat tak tidur. Okey, iman malaikat tak naik tak turun macam kita, bukan macam manusia. Okey, malaikat ni ada tugas-tugas dia masing-masing lah. Yang wajib kita tahu ada 10 yang Ustazah sebut tadi. Okey. Allahu Akbar. Okey, beriman kepada malaikat. Okey. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci daripada dosa, yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat Jibril telah menjadi perantaraan Allah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Malaikat daripada cahaya, jin daripada api. Ketika Nabi berusia 40 tahun, baginda sering mengasihkan diri di Gua Hira. Pada suatu malam, Jibril datang dan menyuruh baginda membaca. Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Masa tu dekat Gua Hira, 17 Ramadan. Masa tu 17 Ramadan, Nabi beribadah dekat Gua Hira. Malaikat datang, peluk Nabi. Tapi Nabi tak pandai baca. Nabi kata, aku tak pandai baca. Ni membuktikan bukan Nabi Muhammad yang menulis ayat-ayat dalam Al-Quran. Orang kafir mendakwa Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad ialah buta huruf. Bermula dari peristiwa inilah Rasulullah SAW mengenali Jibril dan akan rindu kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya Jibril tidak datang. Nabi sentiasa menunggu kedatangan Jibril untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril sering bertemu dengan Rasulullah SAW apabila ada masalah ataupun menyampaikan wahyu daripada Allah. Kewajipan beriman kepada malaikat jelas dalam Al-Quran. Kita orang Islam hukumnya wajib beriman kepada malaikat. Kita wajib malaikat wujud, malaikat ada dan malaikat menjalankan tugas masing-masing. Contoh malaikat Israel mencabut nyawa. Bila Allah perintahkan malaikat Israel mencabut nyawa si Polan bin Polan, malaikat Israel akan melakukan tugasnya tanpa awal ataupun lewat walaupun satu saat. Keistimewaan malaikat. Malaikat ialah makhluk unik yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Kejadiannya sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia. Kejadian malaikat bersayap dan boleh menjelma dalam rupa paras lelaki yang kacak serta berperanan sebagai utusan Allah dalam pemerintahan Allah Ta'ala yang maha luas ini. Malaikat boleh berubah rupa, boleh menjadi lelaki kacak. Apa pula yang Allah izinkan. Penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk-makhluk ciptaannya. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutus khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugas-tugas umum malaikat. Yang Ustazah sebut tadi, tugas-tugas khas yang 10 tadi. Yang ni tugas-tugas umum. Satu, mendoakan orang mukmin yang beribadah. Kita minta doa kepada Allah. Malaikat pun minta sama doa untuk kita. Dua, bertasbih dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Menanggung arasy Allah Ta'ala. Memohon supaya diampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Yang ni membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Yang ni kisah ni banyak. Yang ni dah belajar tahun 4. Malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Jibril merupakan ketua malaikat. Jibril menyampaikan wahyu ketua malaikat. Mikail menerukan hujan dan mengatur pembahagian rezeki. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sebanyak 2 kali. Israel kali pertama mendoakan kehancuran alam ini. Pada kali kedua pula menandakan bahawa manusia dihidupkan kembali. Tiupan yang pertama
semua benda atas muka bumi ni hancur. Okey. Contoh kalau gunung tu boleh hancur. Okey, bumi terbelah, langit jatuh. Masa tu memang kehancuran yang amat dahsyat. Okey, pada kali kedua bila semua dah hancur, tiupan kali kedua menandakan bahawa manusia dihidupkan kembali. Kamu bayangkan manusia yang hidup juta-juta tahun dahulu sehingga hari kiamat tu hidupkan kembali. Kamu bayangkanlah berapa ramainya umat manusia atas dunia ni. Okey, semua bangun. Yang mati dalam kubur tu semua bangun. Hidup balik dengan kuasa Allah. Okey, malaikat Israel ditugaskan mencabut atau mengambil nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Manusia, binatang, pokok, semua yang bernyawa. Okey. Malaikat munkar ditugaskan menyoal orang mati. Malaikat nakir pun bertugas menyoal orang mati. Kalau tak boleh jawab, malaikat pukul. Takut. Okey, malaikat rokib ditugaskan mencatat amalan baik manusia sebelah kanan rokib. Malaikat antik menulis kejahatan manusia di sebelah kiri. Malaikat Malik ditugaskan menjaga pintu neraka. Okey, diceritakan kita kalau tengok malaikat Malik tu, ya Allah, sangat-sangat seram. Belum masuk neraka lagi tu, muka malaikat tu pun dah seram. Okey, diceritakanlah. Okey, malaikat Ridwan ditugaskan menjaga pintu syurga. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, macam biasa, lepas dah tonton, boleh drop nama dekat ulasan. Okey, untuk Ustazah ambil kehadiran. Okey, tugasan untuk hari ini boleh tulis dekat buku tulis sirah. Okey, tulis nama malaikat, tugasnya apa. Ada 10 malaikat. Tulis 10 nama malaikat beserta tugasannya. Okey. Snap gambar buku tulis tu yang dah siap. Okey, boleh hantar dekat Ustazah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.